Rang Undang-Undang Perladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020. Sila. Yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama suatu enactment untuk mengadakan peruntukan bagi pelesenan dan peraturan-peraturan bagi pelandangan unggas dan perkara yang berkaitan dengannya dibacakan pada kali yang pertama. Saya minta sokongan. Saya menyokong. Sokong, Still, sir. Rang Undang-Undang bernama suatu enactment untuk mengadakan peruntukan bagi pelesenan dan peraturan-peraturan bagi perlandangan unggas dan perkara yang berkaitan dengannya. Oleh Yang Berhormat, rang undang-undang telah dibacakan bagi kali yang pertama. Sila Yang Berhormat Penanti. Yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, mengikut Peraturan 59 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, saya mencadangkan bacaan kali yang kedua rang undang-undang ini diteruskan dengan serta-merta. Rang Undang-Undang Perladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020, bacaan kali yang kedua. Sila Yang Berhormat. Saya Penanti. menyokong. Penanti. Yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama suatu enactment untuk mengadakan peruntukan bagi pelesenan dan peraturan-peraturan bagi perladangan unggas dan perkara yang berkaitan dengannya dibacakan bagi kali yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. YB Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, saya dengan penuh takzim berdiri dalam Dewan yang mulia ini untuk mengemukakan satu usul cadangan rang Undang-Undang Perladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020 seperti yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 31/2020 yang bersidang pada 26 Ogos 2020 dan disahkan pada 2 September 2020 untuk dibentangkan di dalam mesyuarat kedua penggal ketiga Dewan Undangan Negeri ke-14 yang mulia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada YB Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat sekalian kerana masih bersama-sama untuk berada dalam Dewan ini. Saya amat bersyukur kerana walaupun satu dunia amnya dan Malaysia khususnya sedang berperang dengan musuh yang tidak nyata, coronavirus, Dewan ini masih utuh untuk kembali bersidang bagi membolehkan perbahasan ini berjalan seperti yang dirancang. YB Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, keperluan rang Undang-Undang Perladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020 ini perlu diwujudkan di atas justifikasi berikut. Pertama, memastikan semua ladang melaksanakan amalan perladangan yang baik GAHP bagi menangani isu-isu semasa seperti pencemaran dan kawalan penyakit. Sistem pengurusan ladang yang dilaksanakan dengan sempurna akan memudahkan pengawalan penyakit secara sistematik dan efektif. Amalan perladangan yang baik juga akan menyumbang kepada peningkatan produktiviti ladang, meminimalkan kos terutamanya daripada segi ubat-ubatan, memaksimalkan pengeluaran produk, persekitaran dan hasilan yang bersih, suci serta bermutu. Hal ini akan meningkatkan keyakinan pengguna dan peluang pasaran seterusnya menjamin sebuah ladang yang berdaya maju selari dengan arus kemajuan. Kedua, mengawal masalah pencemaran alam sekitar berpunca dari ladang pertanakan.
Dengan kuasa yang diberikan kepada Jabatan Veterina, tindakan penguatkuasaan untuk pengawalan dapat diselaraskan dengan berkesan. Ini juga selaras dengan arahan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Malaysia dan fungsi Jabatan Veterina seperti di dalam Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan nombor 2 2013. Justru Kerajaan Negeri bersetuju agar Jabatan Veterina Pulau Pinang mengambil langkah yang proaktif untuk menggalas tanggungjawab ke atas industri perladangan unggas, terutamanya daripada segi pemantauan, pemeriksaan, pelesenan dan pengkompaunan. Ketiga, membolehkan pemantauan dibuat terutamanya dari aspek kawalan penyakit dan kebersihan dalam menghasilkan produk yang suci, sihat, berkualiti dan selamat untuk dimakan. Seterusnya, meningkatkan keyakinan pengguna berdaya saing serta memenuhi pasaran dalam negara dan luar negara. Keempat, mengelakkan penyalahgunaan ubat-ubatan terlarang dalam industri ternakan. Contohnya, penggalak pertumbuhan yang boleh membawa kesan negatif seperti antimicrobial resistant. Penggunaan ubatan terlarang juga dapat dikawal dan dipantau dengan lebih berkesan dan seterusnya keselamatan hasil ternakan akan lebih terjamin. Kelima, Jabatan Veterina Pulau Pinang akan mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas kawalan penyakit secara teknikal bagi memenuhi objektif yang ditentukan. Datuk Speaker, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan YB Adun yang dihormati sekalian, bagi tujuan pemantauan di ladang-ladang ternakan di Malaysia, beberapa buah negeri telah menggubal peraturan dan kawalan berkaitan unggas yang ditadbir melalui undang-undang negeri. Ini adalah kerana tiada undang-undang di peringkat persekutuan yang digubal untuk dikuatkuasakan. Sebagai contohnya, negeri Perak telah menggubal dan menguatkuasakan enactment perladangan unggas negeri Perak pada 2005. Manakala negeri Selangor pula telah menggubal dan menguatkuasakan enactment perladangan unggas negeri Selangor pada 2007. Bagi negeri Pulau Pinang, pelesenan dan pemantauan ladang unggas diletakkan di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP dan Majlis Bandaraya Serampai MBSP. Permohonan pelesenan, pemantauan ladang dan aktiviti penguatkuasaan dilaksanakan di bawah undang-undang kecil, Trade, Perniagaan dan Perindustrian, Majlis Perbandaran Pulau Pinang 1991 dan Undang-Undang Kecil Bayaran Lesen Majlis Perbandaran Serampai 1980. Berdasarkan Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969, Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan nombor 2 2013 seperti Wata Kerajaan Jilid 57 nombor 13 bertarikh 26 Jun 2013 yang telah menyenaraikan fungsi Jabatan Perkhidmatan Veterina seperti berikut. Pertama, mengawal, mencegah dan menghapuskan penyakit haiwan dan zoonotik. Kedua, pengeluaran ternakan, hasil ternakan dan makanan haiwan. Ketiga, pemeriksaan daging, susu, telur, makanan haiwan, rumah sembelih dan loji pemprosesan hasilan haiwan. Keempat, mengawal import dan ekspor haiwan, hasilan haiwan dan kuarantin. Kelima, latihan bagi industri ternakan dan haiwan peliharaan. Keenam, pengembangan pengeluaran ternakan, kesihatan haiwan dan kesihatan awam veterina. Ketujuh, penyelidikan mengenai penyakit haiwan dan sumber genetik ternakan. Kelapan, pengawalan kebajikan haiwan dan pemuliharaan bahan genetik ternakan. Fungsi Jabatan Veterina seperti yang dinyatakan di dalam Perintah-Perintah Menteri Kerajaan Persekutuan
nombor 2 2013 yang telah disenaraikan adalah bertepatan dengan cadangan rang Undang-Undang Perladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020 untuk membolehkan pentadbiran rang undang-undang ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Veterina Pulau Pinang. Bagi Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, industri penternakan sangat penting dalam sesuatu negara bagi memastikan hasil pengeluaran ternakan mencukupi dan seterusnya menjamin kestabilan tahap sara diri ataupun SSL, Self-Sufficiency Level. Sejak tahun 1983, industri unggas telah melebihi 100% tahap sara diri khususnya bagi daging ayam dan telur di Malaysia. Berdasarkan perangkaan ternakan 2019, Jabatan Veterina Pulau Pinang, tahap sara diri bagi pengeluaran daging penternakan unggas dan babi adalah melebihi daripada keperluan iaitu sebanyak 140.86% bagi unggas dan 264.78% bagi babi. Berbanding dengan peternakan yang lain, pengeluaran daging ayam adalah sebanyak 94,206 tan metrik, manakala pengeluaran daging itik adalah sebanyak 1,536 tan metrik, melebihi permintaan iaitu sebanyak 67,969.84 tan metrik. Kepentingan industri peternakan tidak dilihat hanya daripada sudut pencapaian tahap sara diri tetapi juga dari segi kecekapan dalam menguruskan alam sekitar seperti yang telah dinyatakan dalam rancangan Malaysia ke-11. Malaysia akan menjadi negara baju, progresif dan inklusif dari segi ekonomi bagi memberikan impak kepada ekonomi dunia. Kemantapan alam sekitar tidak dilihat sebagai galang ganti kepada ekonomi yang kukuh tetapi sebagai prasyarat kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan. Pembangunan negara tidak hanya tertumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan kepenggunaan, malah mengutamakan kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat. Bagi Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, berdasarkan data Jabatan Veterina Pulau Pinang pada 2019, terdapat 300 ladang ayam, 29 ladang itik, 37 ladang ayam piru dan 15 ladang puyuh di negeri ini. Jumlah ini menunjukkan terdapat pertambahan ladang peternakan unggas dari tahun 2018. Data Jabatan Veterina Pulau Pinang juga menunjukkan terdapat peningkatan pengeluaran jumlah ternakan bagi ternakan ayam, itik, puyuh dan ayam piru. Pada tahun 2019, sumbangan subsektor perternakan kepada sektor pertanian adalah berjumlah 1.11 bilion berbanding 939.7 million ataupun juta pada tahun 2018. Pada 2019, jumlah pengeluaran bagi daging ayam ialah 94,206 tan metrik dan itik pula sebanyak 1,536 tan metrik dan meningkat berbanding tahun 2018. Pengeluaran telur ayam pula adalah 182,670 182.6 juta biji, manakala telur itik pula adalah sebanyak 8.9 juta biji. Bagi Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, industri unggas di negara ini mempunyai rantaian lengkap dari ladang hingga ke meja makan, farm to fork.
ialah rantaian makanan di mana penghasilan makanan, pemprosesan, pengedaran dan penggunaan disatukan untuk peningkatan aspek kesihatan, ekonomi, sosial dan pemakanan di sesuatu tempat. Semasa proses rantaian makanan berjalan, keselamatan makanan merupakan aspek paling penting untuk memastikan bekalan makanan yang bermula dari ladang bebas dari segala penyakit dan bahan kimia terlarang, agar produk akhir yang terhasil adalah selamat untuk diedarkan kepada pengguna. Seperti yang sidang hadirin sedia maklum, haiwan boleh menjadi ejen pembawa penyakit dan unggas turut tidak terkecuali. Unggas boleh menjadi pembawa mikroorganisma atau bakteria yang menjadi asbab penyakit kepada manusia. Bakteria seperti Salmonella, Listeria, E. coli dan Campylobacter boleh menjangkiti unggas melalui makanan atau air, persekitaran melalui haiwan lain dan disebarkan di antara satu unggas kepada unggas yang lain. Bakteria atau virus ini juga boleh tersebar kepada manusia, seterusnya menyebabkan berlaku penyakit zoonotik. Penyakit zoonotik adalah jangkitan yang dijangkiti daripada haiwan kepada manusia melalui bakteria, virus, parasit serta kulat yang boleh mengganggu sistem tubuh manusia. Contoh penyakit zoonotik adalah selsema burung, avian influenza, sampar ayam, Newcastle disease, penyakit TB, avian tuberculosis, jangkitan bakteria Erysipelas, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli dan lain-lain. Pengurusan peladangan unggas yang tidak mengamalkan amalan peladangan yang baik, terutamanya dari segi kebersihan, boleh menjadi punca utama penularan penyakit ini. YB, Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, industri penternakan memerlukan komitmen peternak dalam melaksanakan amalan peternakan yang baik. Komitmen peternak dalam mengamalkan amalan peternakan yang baik ini menentukan hala tuju sesuatu industri. Kebanyakan ladang unggas di negeri Pulau Pinang masih tidak mematuhi amalan perladangan yang baik ataupun Good Animal Husbandry Practice GAHP yang telah diperkenalkan oleh Jabatan Veterina. Aspek-aspek biosecurity ladang dan keperluan asas peternakan tidak diamalkan, memandangkan kewujudan ladang-ladang lama yang telah diusahakan semenjak tahun 1960-an lagi. Ladang-ladang lama ini masih mengekalkan struktur peladangan yang tidak menepati keperluan semasa. Kesemua aktiviti peternakan seharusnya telah menambah baik sistem peternakan atau perladangan selaras dengan kemajuan dan pembangunan di negeri ini. Contohnya, sistem reban tutup dengan sistem ventilasi yang terkawal dengan suhu yang bersesuaian dengan keperluan unggas serta pengawalan penularan penyakit seterusnya mengurangkan kematian. Selain itu, sistem tertutup juga membantu dalam pengawalan penyakit bawaan haiwan liar. Sebagai contohnya, kalau tak ada bahaya juga kepada manusia, iaitu daripada bau yang berpunca daripada gas hidrogen sulfide apabila najis ayam atau binatang itu lembab yang berkumpul banyak dan dibiarkan. Daripada 381 buah ladang unggas di negeri Pulau Pinang, hanya 22 ladang unggas menukarkan sistem ladang terbuka kepada sistem tertutup.
dan hanya 3 buah ladang yang mendapat pensijilan Malaysian Good Agriculture Practice ataupun MyGAP. Ladang unggas yang selebihnya masih mengamalkan sistem peternakan tradisional dan kebanyakan reban telah usang dan tidak sesuai digunakan lagi. Jabatan Veterina Pulau Pinang juga mendapati kebanyakan penternak unggas mengumpul sisa kumbahan unggas sehingga habis satu kitaran untuk membuat pembersihan sisa-sisa tersebut. Perkara ini menyebabkan masalah isu pencemaran, seterusnya boleh membawa kepada masalah penyakit. Sisa ladang unggas termasuklah sampah sarap, ternakan yang telah mati dan najis ternakan yang tidak diselenggara dengan baik. Boleh menjadi tempat pembiakan lalat dan menarik haiwan pemangsa ke ladang unggas seperti ular dan sebagainya. Jika sisa ladang unggas tidak diselenggara dengan baik, ia juga boleh menyebabkan kacau ganggu, pencemaran bau kepada masyarakat sekitar dan membawa penyebaran penyakit kepada ayam tersebut. Pemeriksaan dan pemantauan di loji-loji dan rumah sembelih serta membuat ujian saringan terhadap hasil sembelihan turut dilaksanakan oleh Jabatan Veterina bagi mengesan sekiranya terdapat penyalahgunaan ubat-ubatan terlarang seperti penggalak pertumbuhan, antibiotik dan vaksin. Penyalahgunaan ubat-ubatan ini merupakan kesalahan yang serius kerana ia boleh mengakibatkan masalah antimicrobial resistance yang boleh mengakibatkan limitasi dalam pemilihan ubat-ubatan yang sedia ada untuk menyembuhkan sesuatu penyakit apabila patogen punca penyakit membentuk kerintangan terhadap tindak balas ubat-ubatan yang sedia ada. Pada masa kini, pengawalan, penyeliaan dan penguatkuasaan secara teknikal tidak dapat dijalankan secara berkesan oleh pihak Jabatan Veterina Pulau Pinang. Justru, Jabatan Veterina menghadapi kekangan dalam memantau, mengawal dan membasmi sebarang penyakit. Buat masa kini, permohonan pelesenan dan tindakan penguatkuasaan dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan, manakala pemantauan penyakit dilakukan oleh Jabatan Veterina. Wabi Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, Rang Undang-Undang Peladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020 terdapat di dalam versi dui bahasa dan terdiri daripada 9 bahagian yang mempunyai 55 fasal. Ringkasan rang undang-undang ini mengikut bahagian adalah: bahagian 1, permulaan, terdiri daripada tajuk ringkas dan permulaan kuatkuasa serta tafsiran. Bahagian 2, sistem peternakan moden, menjelaskan semua ladang unggas mesti mematuhi sistem peternakan moden. Bahagian ketiga, pelesenan, menjelaskan pelesenan di bawah enactment ini termasuklah permohonan lesen, pengeluaran lesen, tempoh lesen, pembaharuan lesen, pembatalan lesen dan aktiviti-aktiviti pelesenan yang berkaitan. Bahagian 4, rayuan, adalah berkaitan rayuan kepada pihak berkuasa negeri berkenaan dengan keengganan pengarah untuk mengeluarkan atau memperbaharui lesen atau penggantungan atau pembatalan apa-apa lesen. Bahagian kelima, kuasa pengarah, menyatakan pengarah mempunyai kuasa untuk menetapkan apa-apa arahan yang difikirkan perlu secara bertulis pada bila-bila masa dan di mana-mana ladang unggas mengikut kesesuaian dari semasa ke semasa. Bahagian keenam, kesalahan, adalah berkenaan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan peternakan unggas seperti kesalahan mencemarkan alam sekitar, penggunaan ubat dilarang,
pengisytiharaan palsu dan lain-lain. Kesalahan-kesalahan ini apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM30,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Bahagian ke-7, kuasa yang berhubungan dengan penguatkuasaan, menjelaskan berkaitan kuasa pegawai yang diberi kuasa yang memperuntukkan pemberian kad kuasa kepada pegawai yang dilantik. Di bahagian ini disenaraikan hak-hak pegawai diberi kuasa dalam menguatkuasakan enactment ini. Bahagian ke-8, kuasa sampingan mahkamah. Kuasa sampingan mahkamah yang merangkumi hukuman dari kesalahan kedua atau berikutnya, pelepasan unggas yang digunakan atau berhubung kesalahan dan perobohan ladang unggas. Bahagian ke-9, bahagian ini mengandungi peruntukan seperti kesalahan yang dilakukan oleh pemunya atau penghuni tanah, kesalahan yang dilakukan oleh pertubuhan atau perbadanan, pengkompaunan kesalahan, pendakwaan dan lain-lain peruntukan yang berkaitan. YB Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, berdasarkan hujah dan fakta yang telah dibentangkan tadi, jelas bahawa cadangan rang Undang-Undang Peladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020 yang lengkap dan terkini adalah perlu dalam mengawal selia segala aktiviti berkaitan perladangan unggas agar dapat dibangunkan dengan sistem penternakan yang moden dan mesra alam, di samping menjamin bekalan makanan negara yang selamat dimakan. Cadangan rang Undang-Undang Peladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020 ini dilihat dapat memantau aktiviti peternakan unggas yang dijalankan di negeri ini supaya lebih teratur dan terkawal. Mutu pengeluaran unggas juga akan lebih terjamin dari segi kualiti, kebersihan dan keselamatan daripada penyakit. Pemodenan penternakan unggas juga dapat dibangunkan selari dengan arus pembangunan negeri ini. Tidak mustahil satu hari nanti agroturism boleh menjadi sumber ekonomi tambahan kepada negeri Pulau Pinang. Okey. Sekejap. Ucapan penyadang. Ya, sekejap. Ada beberapa tambahan yang diberi oleh pengarah yang saya rasa penting. Data perangkaan Pulau Pinang 2019 menunjukkan lebih daripada 80% ladang ayam mempunyai populasi melebihi 10,000 ekor setiap ladang. Maknanya tidak ada masalah untuk ladang-ladang yang besar ini untuk menukar ke sistem penternakan moden. Maknanya berdasarkan justifikasi, semua ayam pedaging dan penelur semua mengikut undang-undang ini akan perlu ditukarkan kepada ladang tertutup. Ayam kampung dan itik lepas bebas ataupun free range yang lebih pada 10,000 ke atas perlu juga mematuhi close farm. Maknanya ayam kampung dan itik free range yang kurang daripada 10,000 tidak perlu mematuhi rang undang-undang unggas ini. Burung puyuh yang 20,000 ke atas ekor ke atas perlu mematuhi syarat yang ditetapkan. Yang berhormat, makluman Ya. itu nanti mungkin selepas sesi perbahasan bergulung okey. untuk bergulung lagi. Okey. YB Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat, saya mohon cadangkan agar usul cadangan rang Undang-Undang Peladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020 ini dipersetujui dan diangkat untuk diluluskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya perlu sokongan